Katanya ulama-ulama arif billah kata, Dajjal sekarang nak tipu orang-orang ngatik pula. Dah puas dah nak tipu orang pakai seluar cari boleh banyak dah. Maka dia nak tipu orang hodok ngatik. Orang hodok selawat banyak-banyak, maka dia jetik benda-benda hok pelik. Pop. Sebagaimana disebut di dalam siapa dia? Wahab ibnu Munabbih, seorang tabi'i siqah, dan dia juga merupakan rawi kepada Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan juga cerita daripada dia. Satu cerita yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan Muslim. Akal yang paling bijak katanya Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan akal manusia, seluruh manusia dengan akal Nabi itu seperti sebutir pasir berbanding dengan pasir-pasir dunia. Gambar ke akal Nabi Muhammad dengan akal kita. Maka sebab itulah tak ada lah manusia yang kita kena ikut suruh dia, panduan dia kecuali panduan Muhammad. Kerana akal dia dah yang paling sempurna. Sekalipun kita rasa Nabi Muhammad buat tindakan apa macam tak bijak kau gapo, tetapi pilihan dia lah yang paling sempurna. Tak ada lah manusia yang boleh kita buat contoh zahir dan batin. Semua perbuatan dia, diam dia, arahan dia, larangan dia, kecuali Nabi Muhammad. Guru-guru kita pun tidak sesempurna Nabi Muhammad. Wali-wali besar, Syekh Abdul Qadir Jailani, Rabi'atul Adawiyah, Sidi Ahmad Al-Badawi, hok bisa-bisa, hok hebat-hebat pun Allah Ta'ala tidak pernah menyuruh. Tetapi Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu contoh yang paling sempurna. Kadang-kadang seorang guru dia hebat dalam bab ni, tetapi dia lemah dalam bab ni. Maka Allah Ta'ala tak si buat jadi fitnah, jadi gapo, maka dia tunjuk seorang contoh yang sempurna, iaitu Nabi Muhammad. Ingat, kalau kita ikut Nabi Muhammad, tak sedut bimbang. Tak jadi wali pun atas muka dunia, syurga tentu dah. Syurga tentu dah. Biarlah hamba tak jadi wali pun, tetapi syurga tentu dah kerana hamba ikut Muhammad. Tetapi kalau orang tak ikut Muhammad, khamak terbang ko, naik pas langit pun, belum tentu syurga. Apa maksud syurga? Redha Tuhan. Mu nak sapa kat aku, kena ikut cara aku lah. Bukan kata pun, tak boleh sapa dengan cara lain. Dok, hamba nak cara lagu ni. Supaya orang pergi masuk dalam kedai kopi, hamba nak makan mi goreng. Tiba-tiba nyawak sup, nyawak tomie, nyawak sup beluk, mari atas aku kawan tu. Sedap lah, kau dia mau buat, hamba tak petika. Tetapi hamba nak makan nasi goreng, kata. Hamba nak makan, kena ikut hamba. Maka lah ni ramai orang nak pergi cari Tuhan, tapi macam-macam cara. Hak ni dengan cara dia, hak ni dengan cara dia. Lupa kata Nabi Muhammad tu ada ke? Tuhan nak cara ni ke? Dengar kata ke? Dengar kata siapa lah kat akunya. Jangan ikut cara selain daripada Muhammad, bahaya. Belum tentu siapa. Bahkan orang-orang tasawuf pun sebut, setiap jalan nak sapa ke Tuhan, semua ditutup belakang. Sekalipun harus berlaku jalan nak pergi kat mana-mana nak sapa ke Tuhan dengan apa cara boleh berlaku, tetapi orang tasawuf sepakat dah kata semua jalan ditutup kecuali jalan Muhammad saja. Kalau dah tak lalu jalan Muhammad, maka tidak sapa ke Tuhan. Sekalipun boleh terbang, sekalipun boleh nyelai dalam air, sekalipun boleh nampak benda akan datang, sekalipun kasyah, sekalipun terbuka lagu ni, sekalipun gini, maka benda tu tak sapa ke Tuhan. Tidak lain, tidak bukan, sapa ke setan belakang. Setan ni bisa sungguh, lebih-lebih lagi zaman sekarang. Jangan tertipu. Orang yang ditipu dengan seluar carik, hok ditipu dengan perempuan, ditipu dengan arak, tipu dengan riba. Ada orang ditipu pada akhir zaman dengan benda-benda lagu ni. Benda kasyah, benda nampak, benda pelik-pelik. Tetapi benda itu tidak menyampaikan ke dia ke Tuhan. Kerana apa? Dia tertipu di tengah-tengah jalan. Rasa kasyah tu sapa ke Tuhan? Belum tentu. Rasa boleh tahu dalam hati orang tu sapa ke Tuhan? Belum tentu. Kecuali kita ikut Muhammad. Sekalipun tak keramat, tentu dah Nabi Muhammad kata. Boleh jadi tentera dia, boleh berkumpul bersama dia. Dajjal pada akhir zaman ni, zaman sekarang ni.
Katanya ulama-ulama arif billah kata, Dajjal sekarang nak tipu orang-orang ngatik pula. Dah puas dok tipu orang pakai seluar cari boleh banyak dah. Maka dia nak tipu orang hodok ngatik. Orang hodok selawat banyak-banyak, maka dia jetik benda-benda hok pelik. Pop. Oh, kawan ni boleh terbang. Pop. Mulut masing. Pop, boleh nampak benda-benda pelik. Oh, kita pun naik seh. Jadi buka kepok. Nah, orang tua panggil buka kepok. Ah, sudah. Zaman sekarang, sebab tu dah ada juga ditipu dengan mimpi-mimpi. Macam-macam mari mimpi kepada dia. Dia nyo tak tahu alik-alik jatuh. Tetapi Dajjal nak tipu dia. Dia dok ngatik, mari. Sebab itulah penting seorang guru. Guru akan kesal anak murid ni sudah geleceh dah ni. Sudah ditipu oleh Dajjal. Jagung Dajjal masuk dalam mimpi dia. Jagung Dajjal masuk dalam tasbih dia. Jadi berhati-hati. Kita bimbang pok kita ni monggo seluar cari tak minat bakalan mana pok kita set kain plekat lagu ni. Takut-takutnya. Maka semua orang mesti berhati-hati, berjaga-jaga dengan tipuan Dajjal sebelum Dajjal besar tu baik. Maka lah ni macam-macam orang buat sehingga ke masuk dalam mimpi, masuk dalam macam-macam. Jadi tak ada lah jalan yang paling mulia di sisi Allah, paling betul di sisi Allah kecuali jalan ikut Muhammad. Sekalipun tak berlaku gapo-gapo. Dak. Demo dak ngatik sama kini tak leka satu. Tak jadi apa. Dak. Nabi Muhammad suruh ngatik saja, Nabi Muhammad tak suruh khamak. Nabi Muhammad tak suruh khamak. Nabi Muhammad hanya suruh ngatik, hamba ikut Muhammad saja. Biar tak ngatik, biar tak khamak pun. Hamba bukan nak makhamak matlamat hidup atas muka dunia. Hamba nak ikut Muhammad. Kerana tu saja jalan boleh sapak Tuhan. Hamba faham, hamba tak faham. Ni khamak terbaik-terbaik, tak tahu alik-alik jatuh. Syariat pun tidak tahu. Syariat pun tak lepas lah mana. Semayang pun tak tahu apa. Maka sia-sia. Maka akal yang paling sempurna kata Wahab Ibn Munabbih, akal Nabi. Umpama dia seperti sebutir pasir. Ni seluruh manusia yang boleh PhD beratus-ratus ribu profesor lah apa dia. Gambaran dengan akal Nabi seperti sebutir pasir berbanding dengan pasir dunia. Tak tahu. Berapa triliun. Balik sana triliun. Bandingnya nisbah dia. Tetapi manusia lebih rasa, lebih pandai daripada Nabi Muhammad. Lebih reti Tuhan, lebih daripada Nabi Muhammad. Lebih tahu cara nak sapak Tuhan, lebih daripada Nabi Muhammad. Tak usah duk fikir lah. Nabi Muhammad mari tunjuk, ikut saja cara dia.